yang baik supaya mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah SWT. Dengan ilmu yang diamalkan itu tadi, maka Allah akan memberi mereka ilmu yang lain. Ini dia katakan ilmu ladun ataupun ilmu pemahaman. Bukan Allah memberikan ilmu ilham dan sebagainya. Itulah maknanya. Jadi mereka yang kenal, yang takut kepada Allah adalah ulama-ulama. Jadi adakah kita masuk dalam ulama? Tak mengajar, tak apa. Tetapi kalau kita takut kepada Allah, masuk dalam bahagian yang kita dapat sedikit je kan? Kerana kita diberikan kepahaman. Kepahaman dalam meninggalkan maksiat. Kepahaman dalam meninggalkan. Ulama ini ulama ini bagi yang berilmu, yang ada yang, kerana ulama ini pun terbagi kepada dua, ulama su' dan ulama yang benar sejak atau hasanah, yang benar, atau ulama yang su'. Jadi itulah ulama yang su' pun belajar ilmu, tapi ilmunya diputar-belitkan supaya menyesatkan manusia. Ada ilmu, tapi ilmunya digunakan pada memutar-belitkan. Dan bila ulama ini, inilah mereka yang dikatakan oleh para ulama, para salihin, mereka inilah akan datang yang adalah pengikut-pengikut Dajjal. Ini adalah akan datang pengikut-pengikut Dajjal. Dan sudah jelas apa yang dibawa oleh para salihin, yang dibawa adalah dipertikaikan, ditolak. Tapi bila berhujah, hujah mereka itu tidak mana dan tidak masuk. Tapi nasbah mahu mundur ataupun bertaubat tidak sama sekali, kerana malu, kerana sombong, kerana bongkak, kerana membesarkan diri dan sebagainya. Jadi mereka tak mahu menerima. Bila tak mahu terima, tak mahu terima apa yang dibicarakan, apa yang disebut, apa yang diberikan pandangan, maka hati mereka itu keras. Maka bila hati keras, mereka tidak akan masuk hidayah. Jadi mereka katakan mereka dah yang punya hidayah. Sebenarnya hidayah tidak masuk ke mereka. Bahkan yang masuk kepada mereka adalah kesesatan. Jadi mereka berhujah dalam ilmu yang sesat, bid'ah dan sebagainya. Itulah yang berlakukan pada hari ini banyak. Jadi sebab itu para pesawali tidak cukup perhatian mana kita di Melaka kemarin, bagaimana diserahkan oleh Abdul Wahab Abdul Ghani Al-Arshi. Mereka ini siapa? Mereka ini salah satu dari dua orang, Imam Jauzi pada saya dan Imam Baihaqi. Imam ini kedua-duanya perawi hadis. Kedua-duanya perawi hadis. Baihaqi pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, mereka ini dalam keadaan yang paling lapar sekali. Maka mereka datang kepada Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, kami lapar, tolong beri kami makanan. Subhanallah, seorang dari keluarga Nabi SAW, ahli bait Nabi SAW di Madinah, bermimpi didatangi oleh Rasulullah dan menyuruh segera ke Masjid Nabawi, makam dia, untuk membantu dua orang yang sedang kelaparan. Bila sampai, lihat ada orang, maka kata orang ini, kamu orang ini yang sedang lapar, tapi kenapa kamu tidak datang kepada aku? Kamu datang kepada Rasulullah SAW mengadu aku. Kata mereka, aku tidak tempat mengadu. Mereka nak tahu Rasulullah SAW. Jadi mereka ni boleh buat hadis. Mereka ini menceritakan kejadian yang mereka. Adakah mereka itu menyembah kuburan? Adakah mereka itu? Tidak. Bahkan mereka meriwayatkan hadis. Mereka tidak menyembah kuburan. Mereka datang meminta berkat dan bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah itu kerjaan mereka bid'ah? Sedangkan apa yang mereka lakukan, mereka ini salah satu ulama yang sabar, yang melakukan hadis yang banyak. Ada ilmu tapi jadi bila
tetapi tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia langgar semuanya, maksiat dan sebagainya. Dan yang paling ngeri hari ini, mengkafirkan orang. Kemudian selagi seseorang itu masih mengucap kalimat syahadat kata Imam Ali, ya Allah, jangan kamu tuduhkan dia kafir. Maka begitulah satu orang menuduh orang di dalam berbahasa Melayu, kalau saya tahu Allah ada di satu tempat di Kuala Lumpur juga dalam satu majlis, didatangi oleh orang-orang Habib, ceritakan pasal ini semua. Kemudian Rasulullah setelah tidak mau memalukan dia, lepas habis majlis jumpa sama dia. Tuan, kenapa Tuhan menghukumkan orang yang begini kafir? Oh, saya tidak mengafirkan dia, tapi saya mengafirkan perbuatan dia. Kafirkan perbuatan dia, samalah kamu mengafirkan orang. Jadi jangan semena-mena. Jadi juga jangan suruh menghukum. Kalau dia mengafirkan ini, maknanya orang itu telah menghukum. Kerja menghukum bukan kerja manusia. Allah yang menghukum. Dan ikutlah panduan hukum Al-Quranul Karim. Jadi sini mengingatkan kepada kita ialah takwa kepada Allah SWT. Kita mendapat satu daripadanya, mendapatkan ini ilmu, kekuatan ilmu yang Allah Ta'ala beri. Kemudian Allah berikan iman, Allah berikan rahmat, berikan petunjuk, hidayah. Bila rasa takut kepada Allah Ta'ala, Allah berikan hidayah. Bila tak rasa takut, tak hanya tak ada. Maka itulah mereka jadi sombong, bongkak. Kenapa? Seolah-olah mereka lah yang paling benar. Mereka lah yang paling benar. Ini yang terjadi hari ini. Dan kemudian bila itu mereka terhindar dari keridhaan Allah Subhanahu Taala. Dan aku mengatakan tadi mereka lah yang benar. Mereka itu tidak benar. Maka Allah menyertai kepada orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Taala. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya Allah. Ini maknanya Allah redha kepada mereka. Tadi Allah firmankan dalam Quran, ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan demikian juga dijanjikan oleh Allah orang yang takut akan dia dengan syurga. Firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha fahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan magam Tuhannya dan menegahkan dia daripada yang dia sukai, maka bahawasanya syurga tempat kediamannya. Ini yang dikatakan Allah Ta'ala membeli mereka itu, orang yang bertakwa itu dengan syurga. Allah Ta'ala membeli mereka, membeli mereka dengan perjanjian, memberikan mereka balasan yang baik, itu memberikan balasan mereka kepada syurga. Bagaimana waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi mereka yang takut akan makam Tuhannya itu dua syurga. Dua syurga. Maknanya dua syurga, jangan ada dua syurga. Syurga di sisi Allah banyak. Bila ada dua syurga ini, maksudnya ada syurga yang mana tadi mereka itu hati mereka itu tenang di dunia. Satu, yang keduanya syurga ini maknanya ada pengharapan dua kepada mereka itu, orang yang takut kepada Allah ada dua, iaitu khauf dan harap. Jadi itu ketenangan. Itu ketenangan. Bila ada khauf dan harap, itu ada ketenangan. Bila ada ketenangan, mereka tidak tergantung kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Mereka tidak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Ketenangannya di dunia tenang, di akhirat pun tenang. Itulah maksud dulu. Di dunia mereka tenang, di akhirat pun tenang. Orang bisa mengatakan ekonomi dan mereka tenang. Kerana mereka itu orang yang redha. Orang yang khauf ini orang yang menerima qada dan qadar Allah Subhanahu Ta'ala. Redha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
takut kepada Allah Ta'ala selagi orang itu tidak menerima qada dan Allah Subhanahu wa taala dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menolak. Dia menolak maknanya membangkang. Oh, kenapa begini? Bila bangkang ada rasa takut ke tak ada rasa takut? Bila bangkang takut ke tak ada takut? Bila dah bangkang tentu tak ada rasa takut. Bangkang tak betul bangkang begitulah. Jadi ini maknanya tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah, tak redha dengan pemberian. Bila redha maka Allah redha kepada manusia. Dengan tadi kan radhiyallahu anhu. Ayo kamu redha, Allah pun redha kepada jadi yang kita masuk kepada bahasa ketiga pada menyatakan zuhud. Adapun zuhud itu maka iaitu martabat yang tinggi dan menghampirkan kepada Allah SWT, menjauhkan daripada dunia, mengemalkan akhirat yang dikasih oleh Nabi SAW, Allah dan Rasulnya dikasihkan sekian manusia seperti sabda Nabi SAW. Azad izhad di dunia yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nasi yuhibbaka nas. Maksudnya maksudnya zuhud kau di dalam dunia ini itu benci dirimu akan dunia, nescaya kasih Allah akan kau. Dan zuhud kau pada barang yang jangan dengan tangan manusia dan jangan kau hirau atau yang akan pada orang itu nescaya kasih dia, kasih orang akan. Maksudnya zuhud ini tidak bukan itu zuhud tak boleh rumah besar, tidak. Habib Husain bin Syekh Bakar bin Sa'id rumah besar, peralatan banyak, sampai muridnya datang, Habib ente kata wah itu zuhud tak mau dunia, tak mau rumah biasa luar biasa. Dia kata bukan aku nak aku tak mau dunia. Oh, kalau benar aku tak mau dunia, kasih sama kita. Kata murid-murid, ya kan, amin. Amin. Kata Husain, amin. Bawa murid-muridnya keluar dari rumah Husain, barang-barangnya, kursinya, apa? Amin. Ini aku tak simpan. Amin. Dia keluar, begitu murid-muridnya ambil barang dan bawa ke pindah ke balik. Sebentar lagi datang ke rumah Husain, peralatan yang baru datang. Peralatan yang baru. Habis kita keluar bawa ada macam dia mana yang baru datang. Kata Habib Husain, aku membenci dia, aku tengok, tetapi dunia jadi khadam kepadaku, dunia jadi hamba kepadaku, dunia jadi tolonganku, maka dunia datang sendiri kepadaku. Kita beraya. Zuhud ini seperti yang kita lihat, yang kita rasa kita lihat dulu kita ada Abdul Ghani, ada Ali bin Muhammad bin Nah bin Ja'far. Banyak zuhud ya. Kita memang tak boleh lakukan terus. Kenapa? Kerana rumahnya kata itulah keadaan kita macam biasa, rumahnya tak ada peralatan yang lebih kurang aja. Tapi yang zuhudnya, yang kita anggapkan ya, ialah pakaiannya dua lain. Satu dibasuh, satu helai kain, satu helai baju. Yang baju yang dipakai itu dipakai, maknanya baju yang dipakai satu helai, selain lagi dibasuh. Dan bila baju yang ini kotor, yang dibasuh dipakai, itulah pakaian itu. Tak ada lagi pakaian ya. Kita rumah dah penuh, tak cukup lagi. Kasut dah macam-macam kasut, pun dah penuh, tak ada tempat nak keluar lagi. Penuh semuanya. Apa lagi kita nak isi? Mana kita nak tahu? Kalau jadi orang kafir, oh ini mak tak ada, mak telah mati, bapak telah mati. Barang kalau dalam rumah spray dari luar. Kita yang dah ada tak boleh pakai. Kenapa tak sedekahkan kepada orang? Kenapa tak dibagikan kepada orang? Sayang, ini saya beri mahal. Abu Saleh bin Nusin Al-Habib Tangguh yang baru tadi cucu dua-duanya tadi. Beliau
tamu. Duduk dalam rumah dia, dan kena datang tamu. Tamu ini duduk dengan Habib Saleh. Apa yang diperhatikan? Diperhatikan sarung Habib Saleh. Kenan sarung cantik. Jadi ingin bertanya kepada Habib Saleh, dapat sarung itu dari mana tempat belinya? Mana tempat belinya? Ya, saya pelan-pelan ya. Habib, cantik sarung. Di mana tempat belinya? Kamu suka? Cantik. Di mana Habib beritahu saya? Betul. Saleh masuk ke dalam tukar kain-kain. Ni hadiah buat kita. Oh, kalau tak ada ayah aku beli kedai mahal-mahal, tak standard, ini branded. Kita dengan sifat kesombongan. Boleh barang yang kita sayangkan, kita suka-suka kita beri orang? Boleh? Tak boleh. Di mana kedudukan kita lagi? Masih hubudun dunia. Biar mereka tu, biar tu Saleh ceritakan lagi. Bila guru kejadian yang besar, saya guru kalau gaji juga. Waktu di Jeddah, di majlis, di tempatnya, di rumahnya, di Bakabas. Setelah selesai majlis, satu orang datang kepada Tok Belajar. Habib, ini satu syantah. Saya ada terima. Amin, terus. Berapa? Sabin alat 70,000. Ya, sudah. Sekejap lagi Habib Majlis panggil satu orang. Ya, dia punya pemandu. Apa? Driver. Bawa keluar dengan pipis. Sampai dibagi-bagikan. Balik dengan tank kosong. Kita 70,000 nak jadi 100,000. Nak jadi 2 juta. Beliau balik dengan kosong. Tak ada apa. Mana? Dah dibagikan kepada orang semua. Sampai dia terima martabat yang begitu. Sampai. Bagaimana cara untuk membuangnya? Kerana mereka tidak meletakkan dunia di hati mereka. Kita masih meletakkan. Takut ini, takut itu, takut hilang, takut nak bagi orang, takut ini, takut sebagainya. Macam-macam takut. Tapi takut mati tak tahu. Takut ini, takut bersedekah, takut ini, macam-macam takut. Allah mengatakan, itu yang kamu keluarkan, yang kamu sedekahkan itu belian zat, ditambah dengan biasa. Kita takut. Dulu mana nak dapat? Baru-baru bagian. Jadi zuhud itu maknanya salah satu bermakna zuhud itu tidak meletakkan dunia di hatimu. Tidak meletakkan dunia di hatimu. Tak ada fikir. Ada itu bahagian saya dapat, tapi dapat bahagian itu bukan untuk kepentingannya. Bukan untuk kepentingannya, bahkan untuk orang awam, untuk orang ramai. Bagaimana yang terjadi kepada Habib Bakar radhiyallahu anhu dulunya hari. Begitu dapat, Habib Bakar niaga madu saja. Bila dapat, untung pikir balik rumah, lihat, oh ini untuk hari ini. 1/3 untuk aku makan, 1/3 untuk modal, dan 1/3 lagi untuk orang miskin. Jadi kata Habib Bakar radhiyallahu anhu, kami ini berniaga mendapat apa juga bukan untuk kami, tetapi adalah untuk orang yang miskin, anak-anak yatim dan juga yang dijana, bukan untuk kami. Ini apa yang dikatakan mata niaga madu untuk sedikit balik rumah. Kerana untuk hari itu saja kita untung, besok lagi nak untung lagi lagi banyak. Kalau banyak untung tunggu bulan Ramadan niaga sampai habis buku puasa pun tunggu lagi kalau ada yang nak pergi lagi. Sampai semain terawih tidak. Tapi mereka itu untung yang sedikit boleh dibagikan pada hari makanan, kerana tak memikirkan besok masih hidup, besok masih ada lagi. Balik lagi kan mereka beramal. Ini tak, kerana mereka tidak meletakkan hati kepada dunia. Imam Syafi'i pun begitu juga. Setelah mengajar di Mesir balik, orang dari Mesir kata,
balik untuk pergi ke Mekah bertemu ibunya, bawa wang 10,000 dinar. Dalam perjalanannya untuk balik ke rumah ibunya di Mekah, beliau padang pasir bertemu dengan fakir miskin, apa semua dibagi-bagi. Sampai ke rumahnya, satu sen tak ada lagi, 1 dinar, 1 dirham pun tak ada lagi. Dia tanya sama Rumi, siapa? Bila Imam Syafi'i ketuk pintu, saya Syafi'i Abdul Rahman, anak ini. Oh, apa yang kau bawa? Tak ada apa-apa yang saya bawa. Tak ada apa-apa yang saya bawa. Benar, tak ada apa? Tak ada apa. Rumi buka pintu, tangan masuk. Apa kata ibunya? Tadi kalau kamu katakan kamu ada bawa satu barangan untuk aku, hadiah ataupun kamu ada bawa simpanan tiket tu, walaupun aku sedikit pun, aku tak akan buka pintu. Ibunya pun tak mengharapkan. Bagaimana kita? Itu orang pergi Mekah iksan apa? Ni, itu orang bilang lagi mereka, ibunya Imam Syafi'i tanya, apa yang kamu bawa? Tak ada apa. Tak ada apa, baru kamu masuk. Kerana kamu itulah anak aku. Jika kamu masih bawa sesuatu, kamu adalah anak. Boleh kita. Kita balik, apa nak kau bawa untuk apa? Tak ada apa. Ini punya anak. Pergi luar lagi, tak bawa. Buat anak dia pun. Tak ada apa pun. Tak boleh harap lagi kita. Ya kita. Inilah penyakit kita yang tiada serat. Jadi anak membalas dengan padahal cukup anak mempercayai ibunya setiap hari berdoa, berikan kesihatan setiap hari kepada ibu bapanya yang hidup. Itu besar. Kerana apa yang dibawa diberikan kepada ibunya atau ayahnya, boleh bawa mati. Boleh bawa mati. Tak boleh bawa. Doa berkekalan. Alhamdulillah, bataskan itu. Tapi barang yang main dan peranan dan untuk apa? Oh ni, masuk kubur dan dia bawa. Tak bawa juga. Lepas tu kata Ibu Syafi'i tadi, aku tak pergi dengan satu benda pun. Kalau kau bawa, aku tak ingatkan. Aku nak kamu buka pintu. Sebab tak ada apa yang dia bawa dalam kuburan. Makan pun tak makan terlalu banyak. Makan sekadar yang pun. Kata Habib Ja'far, kalau mau berberkat, makan di rumah yang banyak. Itu masing-masing dengan awliya yang tu. Makan itu boleh makan, tapi bagi kepada 3 buah ya, nafas, air dan juga makanan itu. Kerana tak ada. Dan niat asal balik. Yang tadi makan itu hukumnya ubah, harus betul, harus. Jadi dengan pasang niat yang baik, jadi sunat. Dapat pahala daripada yang harus tadi jadi sunat, dapat pahala. Dia dapat pahala, maka niat makan ini aku lebih sikit hari ini makan. Untuk apa? Untuk ada kekuatan, untuk bangun malam, untuk aku amal ibadah. Bukan nak pasangnya. Sebab itulah lalu saya terangkan pada semula, pada kita yang ingat dari semula, tentang 5 yang dikatakan hukum yang diberikan oleh Allah. Apa dia? Apa dia? 5 hukum: wajib, sunat, makruh, haram, harus. Ini para sahabat saya di depan mereka. Tengok apa ibadah wajib. Segala
benda itu sunat muakkadah sekalipun mereka jadikan perkara itu wajib. Contoh itu menjadikan perkara itu. Contoh semalat berjamaah, solat berjamaah itu wajib. Tapi mereka menjadikan benda itu adalah kewajiban, wajib. Kerana dituntut oleh agama, dituntut oleh Allah, dituntut oleh Rasulullah SAW, dituntut oleh agama supaya melakukan jamaah. Sendirian pun kalau benar Allah terima, sah. Kalau tidak pun ulama boleh niat masing-masing. Tapi jamaah terus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meninggalkan jamaah walaupun itu dikatakan sunnah. Mereka melakukan. Mereka memandang perkara itu berat. Kita jamaah ini banyak tinggal. Yang mana? Jamaah kita pun nak wujudkan saya. Ini mereka. Jadi segala yang wajib mereka lakukan. Puasa wajib semua mereka lakukan. Begitu juga bangun malam tahajud. Jadikan minta itu kewajiban bagi mereka. Kerana itu sunnah, tapi dijadikan kewajiban bagi mereka itu satu fardu bagi mereka yang ibadah terus dengan haji Quran, berzikir dan sebagainya. Mereka mengambil berat tentang itu. Yang kita yang 2 rakaat malam kita cukup lepas tidur balik. Itulah iman kita, itulah gadar kita. Tapi mereka terus. Dan Imam Ali Zainal Abidin daripada malam terus dengan 1000 rakaat kita buat malam Nabi Sya'ban 500 je ni tak buka. Buat Di mana kita lakukan. Imam Imam Abu Yazid Bustami, Imam Ibrahim An-Natburi dengan wudu isyak 16 tahun yang dahulu semayang. Wudu isyak yang 16 tahun yang dahulu semayang semua. Imam Abdul Rahman As-Suqaf dengan wudu isyak yang 30 tahun yang dahulu semayang. Ada kita. Itu malah ini kewajiban bagi mereka. Datang pula keheranan ini. Imam Muhammad Sultan 30 tahun untuk isyak semayang isyak 30 tahun dengan wudu isyak 30 tahun yang dahulu semayang isyak berhari. Anak ramai macam mana ni? Itulah kerajaan Allah, itulah pekerjaan Allah. Bagaimana cara nak masuk kita tengah mana terkira-kira pun satu je, tak 2, tak 3 nak. Ambil dunia tak habis. Mana mereka? Mana mereka? Ini harus sunat. Wajib itu mereka terus. Sunat. Apa lagi? Bagaimana yang terjadi di banyak Islam. Salah satu yang ada. Satu sunat pun tidak boleh mengingatkan sampai nak makan buah semangka pun dilihat dari kitab. Kalau ada sunat bagaimana cara Rasulullah makan buah semangka, baru beliau makan. Tak ada, beliau tak makan. Itu. Mereka dan akhirnya Allah ada yang terakhir memanjangkan sikit rambutnya mengambil sunnah Nabi SAW. Haram. Langsung mereka tegak. Sama sekali kan takut dengan Allah, takut azab Allah, takut sesat. Mereka lain terus tinggal tak dipandang. Apa pun kita masih mana yang menulis lagi. Jangan kubur nikmat, jangan kubur nikmat. Kita mereka tidak ada pandangan haram itu. Abu Yazid Bustami tidak melihat wanita dan tidak. Kalau tidak kerana sunnah Nabi SAW, maka aku mengatakan haram.
Langsung tak menikah, tak melihat wanita. Kan sunnah Nabi SAW, maka dia tak boleh dan nikah sunnah kita sendiri. Yang dia tak menikah langsung. Dan tidak memandikan diri pada wanita langsung gitu. Ngekor gitu macam. Haram. Kemana? Haram tetap mereka tinggalkan sama sekali. Tak ada lagi yang haram jadi halal. Baik hukum apa pun haram jadi haram. Tak ada lagi haram boleh bahas jadi halal. Hari ini ulama yang menyatakan begitu. Berapa banyak? Kerana kedudukan dunia, kerana pengaruh kuasa dan sebagainya. Yang haram dah tentu haram jadi halal. Benar tidak? Dulu terjadi tidak? Loteri kebajikan masyarakat, kerana kebajikan halal. Buat konsert drama halal, buat karya haram mungkar halal ni. Wanita yang beranggun menyumbangkan suara bagaimana? Kariah, wanita yang menjadi kariah dalam pertandingan menang apa kisahnya begitu haram. Itu pendapatnya haram. Sebab suaranya diperdendangkan, sedangkan suara itu aurat. Jadi siapa yang mengatakan haram hari ini? Siapa yang mengatakan haram? Lihat, baru ini kami bertemu dengan Habib Hussein bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Hakim. Ibunya waktu nak menurun ke tempat orang lelaki tak mahu. Aku tak boleh turun tempat yang lain. Dan aku tak boleh langsung mengeluarkan suara, kerana suara itu aurat bagi kaum lelaki-lelaki. Ya. Bagaimana? Orang suka mengaji. Mana? Dan itu aurat. Pendapatnya ya, pekerjaan yang haram, pendapatannya tentu haram. Walau jadi yang cakap tak. Maka dia anjurkan lagi untuk karya kaya. Ya kan? Pulang ke mereka. Ketentuan. Bagaimana hari ini dijadikan hakim mahkamah syariah wanita. Ada? Ada tak? Ada tak? Ada hari ini berlaku. Mereka diberi pengetahuan, disesatkan dalam pengetahuan. Mana wanita boleh jadi hakim? Mana wanita boleh jadi wali? Mana wanita boleh jadi qadi? Dan mana wanita boleh menceraikan suami? Mana mereka belajar? Sedangkan ini duduk di jabatan agama. Maka mereka disesatkan dalam pengetahuan agama. Itulah kata Allah SWT. Barang siapa yang mengikut hawa nafsunya, maka disesatkan dengan mereka itu dalam pengetahuan. Bukan kata apa. Jadi hari ini terjadi. Tapi ada yang mengatakan haram. Tak ada. Kerana kunci pokok pekerjaan, kuasa, pengaruh, kedudukan. Haram tetap haram. Tak ada haram boleh jadi halal. Kenapa? Itu. Kemudian makruh. Makruh mereka meninggalkan sama sekali. Kalau salih tidak mengambil walau apa saja tinggalkan. Banyak makruh sampai. Kemudian yang harus tadi yang kita katakan, yang harus itu makan, minum dan sebagainya. Tetapi yang harus itu mereka menjadikan sunnah. Kerana inamal a'mal bin ya, saya makan ini. Kalau ingat supaya saya makan apa?
berpuasa malam hari untuk ibadah perkawinan. Makanya baik-baik kamu kan untuk kesehatan. Allah mengatakan makanan yang baik. Terus semua makan baik. Ini maka mereka. Bila itu makanan tak perlu hukum lagi. Apa hukum dia? Apa hukum dia? Dan setelah datang 5 hukum dia, wajib, sunat, harus dan sebagainya. 2 hukum lagi datang. Apa hukum dia? Ya, haram dia sebut. Setelah wajib, harus, sunat, haram dan makruh, 2 hukum lagi datang. Apa dia? Ya? Sah dan batal. Iman kita sah atau batal. Itu dia. Sah atau batal iman kita. Ikut apa yang disuruh, sah. Tukar tak ikut apa yang disuruh, batal. Ini yang ditakuti. Ini yang ditakuti. Dan ada hukum itu tergantung sah dan batal. Jadi mengikut sah, meninggalkan kalau mengikut kerana mengikut Quran, tapi mengikut apa Rasulullah. Maka mereka berhati-hati. Maka orang begini, orang mereka begini berhati-hati dalam menerima sesuatu, dalam makanan. Mereka berhati-hati. Bukan kata orang yang minta makan, tidak. Dia berhati-hati. Berhati-hati tidak? Ya, itu kali. Berhati-hati dalam makanannya. Ini tidak, kami tak makan begini. Kita kedai mamak yang tak kurang kapil, daun pisang special. Daun pisang kari saja yang masak orang kapil. Mana hati tak belas? Kerana kita ambil di situ. Masak orang kapil, mana makan kita. Telur. Yang wajib batal telur. Ada teh ayam pun tak masuk kat tempat lain. Haram. Apa yang mana? Pergi makan orang haram. Tak makan tanggung. Oh tak ada masa nak rasuh. Tak sempat. Nanti kalau rasuh telur rosak. Kalau itu telur kamu tak rosak tak? Tak rosak. Hari-hari boleh. Kuncinya. Kita nampak benda itu remeh sedikit, tapi itulah kuncinya. Kerana iman kita terlihat dengan sedikit saja, kerosakannya sedikit. Sebab nilai sedikit rosak susu seberangi. Jadi sebab titik-titik hitam itulah yang menyebabkan tutupnya iman kita, tutupnya cahaya yang Allah nak buka. Bagaimana kami kemudian bacakan kitab Al-Hikam, bagaimana Allah dah nak memberikan sesuatu anugerah, tetapi titik hitam masih ada. Apa titik hitam yang masih ada? Hubud dunia. Maka dilepaskan, tak diberikan kebukaan. Itulah zuhud izri, orang-orang yang menolak kecintaan kepada dunia. Ada. Tak ada. Tidak mereka mengatakan, oh dia cepat, oh tidak. Tak ada. Apa yang mereka dapat, apa yang mereka tunggu, itulah yang mereka redha. Untuk mencapai makam mereka, bukan senang. Dan mereka mendapatinya, dan bukan untuk semua untuk mereka. Mereka mendapatinya untuk orang lain dahulu. Yang mana Rasulullah SAW dapat habuan daripada ini, apa namanya, ghanimah, harta rampasan perang. Tapi Rasulullah ambil dulu. Sampai Fatimah datang, ya Rasulullah ada baginya. Tak ada. Kita Assalamualaikum dulu. Jadi mana zuhudnya, mana kecintaannya? Kita orang minta sekali, kita bagi. Orang minta 2 kali lebih. Orang 3 kali, apa ni ni? Yang kali minta? Allah kamu minta hari-hari. Tak amal dulu. Tak lah, cukup lah. Bulan hari-hari kau minta. Tak ada.
para salafus salihin minta diberikan. Lihat bagaimana pengujian yang diujikan oleh satu salaf ini. Allah kata saya ada yang menguji satu orang yang namanya Misbah. Misbah ini orang yang orang mengatakan paling khair, paling baik, penyabar dan penolong orang, dan orangnya tak lokek, selalu bantuan orang. Padahal Habib Abdullah ini karimnya luar biasa. Tapi orang kata Habib ada orang lebih pemurah dan karimnya luar biasa. Orangnya Habib Abdullah. Siapa orangnya? Al-Misbah. Baik, aku mau uji dia. Maka pada malam raya Haji Al-Adha, Habib Abdullah datang ke rumah Misbah. Setelah Isyak datang ketuk, menyamar sebagai seorang wanita. Menyamar sebagai seorang wanita. Ini dia yang disebut dan yang makna cerita berakhir. Siapa? Aku seorang syarifah dari keturunan Nabi SAW. Nabi datang nak minta tolong. Buka pintu ya, buka pintu ya. Jadi apa hal? Apa yang aku boleh bantu dengan kamu? Syarifah luar mengatakan aku punya anak di rumah, besok hari raya tak ada makanan. Tak ada makanan. Boleh berikan aku makanan? Misbah mengeluarkan daging, Misbah mengeluarkan tepung, yang barang-barang lain. Ini untuk Syarifah. Ambillah. Dia ambil Habib Abdullah. Terima kasih laporan. Bawa di belakang rumah Misbah, ditaruhkan. Tunggu sebentar. Lihat rumah Misbah naik ke atas dan lampu atas bilik Misbah dan dipadamkan. Ketuk betul-betul. Oh, siapa? Aku Syarifah yang datang tadi. Buka pintu, tak ada muka masalah. Kita apa hal kalau ini? Kalau kita dah dari dah minta lagi. Berilah. Ini kita. Ini akhlak. Inilah akhlak. Boleh kita bentuk macam ini. Inilah kita nak bentuk akhlak ini. Datang apa lagi tu? Ibu yang penuh halal itu. Saya perlu minyak untuk masak. Minyak? Ya. Itu minyak. Ditaruh dalam ruang belakang. Tunggu lagi. Aku bilik Misbah untuk ketuk lagi. Siapa? Aku yang tadi, mana yang tadi datang. Keluar lagi dulu. Ada apa lagi? Syarifah, apa yang perlu? Aku punya anak-anak perempuan, tak punya pakaian untuk hari raya. Sebentar, dia naik ke atas, ambil pakaian anak-anak perempuannya, dikasihkan dulu. Ini, dari aku. Terima kasih. Taruh dulu belakang. Tunggu lagi. Naik lepas tutup lampu. Ketuk lagi. Ada apa lagi? Aku nak masak. Tak ada kayu api. Betul. Pergi ke belakang, ambil kayu api lagi. Naik lagi Misbah. Diketuk. Kalau pakai ketuk, kalau kita, tua ketuk. Kalau kita, tua ketuk, tak habis ketuk. Aku ketuk pula. Misbah tak pernah mengelak. Dibuka lagi. Ada apa lagi? Tadi barang-barang yang kamu beli, saya dah menggunakan. Saya seorang wanita tua. Saya tak mampu untuk mengangkatnya. Bolehkah kamu tolong angkat? Kalau kita, dah kasih nak tolong angkat lagi. Maka Misbah memanggil satu khadamnya, mari sama-sama angkat barangnya. Angkat. Di mana rumah ibu? Oh, di arah sana. Kata perempuan. Bawa ini. Sampai dekat agak-agak jauh sedikit dekat rumah Misbah. Oh, minta maaf. Dalam kelakang saya terlupa arah itu rumah saya. Kalau balik ke rumah kamu semula, nanti tunjuk belah sana, saya tahu. Baik, patah balik lagi.
Kalau kita, oh dah orang tua ni dah susah jalan dengan menyusah orang. Ini akhlak kita. Bandingkan dengan akhlak mereka sekarang. Cerminlah diri kita. Di mana? Oh, kalau tiap saya nak diangkat dia, kata Allah sebentar. Tunggu. Kerana apa yang dilihat wajah musibah tak berubah langsung. Tak berubah, tak mengeluh langsung. Kata Allah, sekarang masuk ke dalam rumah. Sebenarnya dia musibah. Bila masuk dalam rumah membuka pakaiannya dan menggunakan diri. Aku rumah ini. Mendengar itu bisa tahu ini orang alim besar. Seorang wali. Mata-mata untuk menguji yang orang katakan bismillah ini begini perangai. Maka kata Allah mengatakan dengan doa Allah. Dengan doa yang kuat ini seperti inilah. Inilah mereka yang akhlak. Itu suruh buka tu dah lah tempat lain. Mana nak kerja ni, nak kerja tu. Banyak kerja nak buat. Satu kerja pun nak buat. Kalau woi, kita jadi tukang orang. Rasulullah sama-sama di peperangan Khandaq mengetuk batu, menggali rumah. Kita di mana kita? Bagaimana kita akan dapat dudukan begini? Kalau yang ini yang sedikit begini diuji kepada kita, diajar kepada kita, kita tinggalkan. Inilah bersama-sama dalam membuat bersama. Bagaimana dudukannya? Alhamdulillah Ali bin Jabal terus. Beliau datang tamu ke rumahnya. Tahu beliau tak mampu untuk masak kalau tak ada keluarga, tak ada orang yang masak. Kalau ada, dia banyak bersama. Kalau ada yang problem masak. Kalau tak ada, dia memberikan. Saya tak mampu untuk meraihkan kamu. Diberikan uang. Makan belanja di kedai untuk belanja makan. Ini kita Allah datang melalui siapa yang kita makan. Datang melalui Allah yang Maha Sangat. Mana itu? Nak cerminan amalan mereka, membentuk hati mereka dengan keamanan keikhlasan. Supaya apa yang tak dicintai oleh hawa nafsu, mereka tekankan. Supaya benda itu jadi ikhlas. Supaya benda itu jadi baik. Supaya benda itu jadi sesuatu yang mereka menganggap satu kebaikan. Mereka tidak menganggap satu kebaikan. Mereka tidak menganggap satu perkara yang menyesatkan mereka. Baru menunjukkan. Maka zuhud ini adalah sesejarah dari mereka yang dibukakan oleh Imam Syafi'i. Itu apa kata dia? Kebajikan kita. Kemudian kata Nabi SAW lagi, ila aradallahu bi'abdin khairan zahadu fid dunya wa raghabbahu fil akhirah wa basarahu bi uyubin nafsah. Apabila menghendaki Allah dengan hamba-Nya akan kebajikan, nescaya membencikan dia akan dunia. Di dalam membencikan akan dia dalam dunia dan menggemarkan dia akan alam akhirat dan memperlihatkan dia akan aib dirinya. Ini mereka ini. Kamu benci macam-macam dengan dunia, mereka tidak meletakkan hati dengan dunia. Mereka tak ada apa-apa. Mereka ikut bekerja macam Imam Abu Hanifah, juga berdagang, buka kedai, buka Sri Sagati, gurunya Imam Dunia Al-Balai. Begitu juga berdagang. Ini tidak meletakkan hatinya kepada dunia. Jadi itulah yang kita tahu. Tapi apabila mereka telah masuk ke jalan yang benar dan yang makrifah dan makanya terbuka, maka itu jalan dunia itu telah diharamkan bagi mereka. Tak perlu lagi. Daripada beri mereka sendiri, ada dunia itu di tangan mereka sendiri. Mereka tak perlukan. Contoh Sri Aswadati, dunia khidmat untuknya. Karena apabila dia
sama adik perempuannya, dia ada seorang wanita yang berkhidmat dengan Syekh Zagati. Dia tanya siapa wanita itu yang telah kamu nikahi? Kata Syekh Zagati itu bukan wanita yang nikahi, tetapi itu adalah dunia yang Allah hantarkan jadi khidmat kepada dia. Bila terlampau khidmat kepada dia, bagaimana kita akan mendapat akhirat? Bila kita akan mendapat itu kemanisan yang mereka membuang, cari tak salah. Dan mencari pencarian dunia pula, ingat cari yang halal, bukan yang syubhat, bukan yang menipu, yang bukan mengambil hak orang. Kerana apabila kamu mencari yang halal, Allah memberkatinya. Kamu keluar dapat, kamu alhamdulillah. Tak dapat, Allah tetap mengampunkan dosa-mu itu. Ini Allah tetap mengampunkan dosa. Kerana salah satunya dia jawab kita sebagai suami menjadi rezeki untuk anak dan isteri, Allah mengampunkan dosa. Dua tempat kata ulama yang Allah ampunkan dosa. Yang mana dalam doa kadang-kadang kita buat dosa, kita buat ini, kita minta Allah tak ampunkan. Dua tempat saja Allah ampunkan. Pertama tadi dengan mencari nafkah untuk anak isteri. Supaya kita cari jalan yang betul, halal, haram, maka Allah ampunkan dosa kita. Kalau kita balik pulang sekalipun dengan tangan kosong. Kedua, di mana? Ya? Banyak kali ceramah tak ingat lagi. Saya tak tulis apa? Kedua di mana? Di mana? Yang kamu diampunkan dosa Allah. Di mana? Yang kedua, ukuran. Waktu menghadiri nikah, angkat nikah. Dengan angkat nikah, menghadiri angkat nikah. Sebab itu para Rasulullah duduk dalam majlis angkat nikah senang. Sebab dengan menghadiri majlis angkat nikah, Allah mengampunkan dosa kita yang kan Allah tak mengampunkan waktu kita berdoa. Sebab angkat nikah itu menghalalkan yang haram. Tapi hari ini akad nikah mengharamkan yang menghalalkan yang haram. Jadi yang haram dihalalkan. Sekarang akad nikah tadi yang haram dihalalkan. Tapi dalam majlis akad nikah yang haram dihalalkan. Ini nak dapat campur lagi perempuan. Pula datang ibu bapak saudara. Ini bahalul dulu je. Mana belajar? Bukan sakinah, bukan sakinah pun ada. Kerana tak ada dalam Islam. Kenapa kita ada-adakan? Tapi bila ini dia ada-adakan, tak ada yang katakan bid'ah. Ui, ini bid'ah. Tak ada yang katakan bid'ah. Tapi kalau surat ini, dia amat ini semua bid'ah. Kenapa ini dia ada katakan bid'ah? Mana ada datangnya? Percampuran antara lelaki dan perempuan dalam angka 3. Sedangkan wanita itu pun tidak boleh duduk di hadapan dalam waktu ketika tempat dia lain. Hanya duduk nikah saja datang minta izin. Hari ini dihadirkan di hadapan dengan wanita berpakaian. Angkat nikah pula dengan baju gaun dengan aurat. Apa lagi? Yang haram. Yang nak diharam tadi nak dihalalkan. Sekarang mau buat yang haram. Bagaimana keberkahannya? Bagaimana akan diampunkan Allah Ta'ala dosa? Ada yang mengatakan, ada yang menasihati, ada yang menegur. Terpulang. Jadi bagaimana merasakan kelazatan iman? Bagaimana akan mendapat kemaslahatan iman? Bagaimana akan mendapat nikmat dalam amal ibadah? Sedangkan apa yang Allah Ta'ala tegas, kita lakukan. Tak ada dalam syariat. Tak payah nak perempuan, tak payah apa. Bapaknya pergi panggil satu orang, ya Quran nak pergi sah tak nikahnya? Sah tak nikahnya? Sah. Kenapa berdua yang datang? Apa berdua yang datang ke depan? Mana bahagiannya?
Ini zaman fitnah. Ini zaman kerosakan. Hukum Allah dipermainkan, digede-gedekan, diubah-ubahkan. Yang saya kata tadi, yang haram dia halalkan. Bagaimana Allah tak berikan bala? Bagaimana Allah tak berikan bencana? Kerana ia mengetahui mengamalkan. Yang mengetahui memahami hukum menghalalkan. Kemudian aneh lagi, pengantin wanita disuruh salaman dengan lelaki yang bukan muhrim. Salaman lagi. Wallahu a'lam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zahada fid dunya adkhalallahu hikmata fi qalbihi, fantalaqa biha lisanahu wa 'arrafahu da'an dunya wa dawa'a wa akhrajahu minha saliman ila daris salam." Barang siapa benci akan dunia, nescaya memasukkan Allah akan nikmat, iaitu ilmu hakikat di dalam hatinya, maka menuturkan Allah dengan dia akan lidahnya, dan memberitahu Allah akan penyakit dunia, iaitu kejahatan dunia, dan memberitahu dia akan ubatnya, dan mengeluarkan Allah akan dia daripada dunia, padahal dia sejahtera daripada kepada negeri akhirat. Bagaimana? Bila tinggalkan kecintaan kepada dunia, sejahtera, aman. Sebab tak ada hasut. Berapa? Kenapa ini? Kata Allah ada apa? Kata Allah ada, kalau rezekimu yang ada di sini, walau dipindahkan di tujuan hutan, tetap milikmu. Kalau bukan hak milikmu, hatta dah nak masuk ke dalam mulutmu, kalau bukan rezeki, kata orang Melayu, kalau bukan rezeki, mulut lagi luar. Kalau bukan ibu, hatta dah nak masuk mulutmu, akan jatuh. Ataupun dah masuk ke dalam mulutmu, terkeluar balik, muntah. Kalau bukan rezeki. Apa kata tentang rezeki? Kerana rezeki dah tercatat di dalam tempat sewaktu kamu dalam alam, dalam perut lagi dah dicatatkan, belum dilahirkan, Allah akan berikan. Bagaimana dia? Kenapa? Allah mengikuti dabatin berarti ila rizqa. Yang merata saja di bumi ini merayap, Allah beri rezeki. Apa lagi kita yang boleh berdiri dan berlari? Itu lebih lagi rezeki Allah Taala. Yang merayap, semut, ular, semua Allah beri rezeki. Yang merayap, apa lagi manusia? Apa lagi? Pegang balik keyakinan rezeki dan letakkan dunia itu di tepi. Kerana dengan letakkan dunia di hadapan, maka jadi benci. Jadi dia nak, oh kenapa dia boleh, kenapa aku tak boleh, kenapa dia boleh? Tak ada timbul di hati persoalan. Yang penting usaha kebaikan itu bukan rezeki itu haknya. Habis itu dah beritahu, oh kenapa dia boleh begini, kenapa dia boleh itu. Itulah yang menimbulkan perpecahan dan sebagainya. Maknanya bila dah tak ada kecintaan, kerana dunia ini musibah, dunia ini musibah. Hukum dunia Rasul Fatihah, dan dunia ini cinta kepada satu daripada kepala kejahatan. Dunia ini tipu daya. Dunia mata'un. Bila kita dengar perkataan tu, bila dah masuk dalam kubur ditalkinkan, wamal hayatud dunya illa mata'un. Apa yang ada lagi? Dah jadi namakan buat tanah. Oh nak cakap, kenapa masa hidup tu, dah dua itu mata yang lurus kamu tak lupakan, kamu tak tinggalkan. Yang mentalkinkan pun sama. Dunia mata yang lurus, buat sini datang aku punya. Lepas juga. Sekurang-kurangnya apa? Sekurang-kurangnya, salam lah. Ini baca target, tak ada abuan. Begitulah terjadi hari ini. Ya.
yang dah diberi upah dalam pekerjaan menggali kubur, minta upah lagi. Ayolah. Tapi kalau tak ada upah, bukan tak ada upah, yang tak mampu, tu kat sana, tak tanam-tanam. Mana? Fikirkan tak? Kamu dah diberikan gaji, kamu dah diberikan tempat. Fikirkan. Kerana kita cinta dunia berlebihan makanan haram. Itu yang menyebabkannya hati keras. Bila hati keras, kerajaan, cinta, kasih, mahabbah tak terwujud. Belas kasihan tak wujud. Bila hati keras, kesombongan, minta diangkat, minta disanjung, minta dipuji, itu. Kerana hati itu tak ada langsung untuk memandang yang lain kepada Allah. Hati itu memandang untuk kepentingan dan keperluan diri sendiri. Syahadat itu makna dua itu seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Arba'in Usuluddin. Urwah nafsah nafsi an dunia wa an dil warwaha anha taw'an ma'al qudrati 'alaiha. Benci hati daripada dunia itu dan berpaling daripadanya kerana bertaubat, berbuat taat serta atas kuasa di atas dia. Kalau kamu dudukkan beri kuasa yang kamu lakukan mentaati Allah dan jaga jangan sampai kuasa itu mengkhianati orang. Dengan kuasa itu menzalimi orang. Baik kamu daripada pihak atasan yang begini, yang maknanya daripada kuasa pada pejabat yang rendah, kuasa pejabat yang tinggi, nak kuasa terus kuasa yang. Kalau lembut, kamu tidak akan buat kezaliman kepada manusia. Kamu tidak akan buat khianat kepada manusia. Kamu tidak akan menyayangi manusia. Kamu mesti berlakukan dengan namanya Allah memerintahkan kita berlaku membayar Allah buat amanah kita tidak akan memberikan nanti atau lagi. Dalam kamu amanah kepada keluarga kamu dan dalam kamu berlaku adil kepada melakukan kerukuhan. Amanah kepada dirimu dan kepada keluargamu. Kalau kamu dah pecah amanah kepada dirimu, tentu pecah amanah kepada keluargamu. Bila pecah amanah keluargamu, tentu kamu pecah amanah kepada masyarakat. Bila pecah amanah, kamu tidak akan melakukan hukuman yang adil. Jelas Al-Quran itu. Kalau kamu khianat, bagaimana kamu khianat pada dirimu, tentu kamu khianat pada keluargamu. Dan bila kamu khianat pada diri, kamu buat zalim orang. Kemudian kamu dapat hak yang dari orang itu, kamu beri makan anak isteri kamu. Itu khianat. Kamu masukkan api di dalam perut mereka. Dan setelah itu kamu tentu akan berlaku zalim, menghukum dari itu hawa nafsu. Al-Quran kan. Dan yang sedikit dalam hal ini, firman Quran Allah, Allah berikan kepada kita. Allah berikan anak kita. Dan kecintaan kepada dunia, ambil dunia sekedar hanya kehidupan. Kata boleh ini, boleh itu, tetapi tidak rasa rakus ketika tak rasa rakus. Ini kita dengan kerakusan. Bila kerakusan, hak orang jadi hak kita. Itu ambil yang penting, yang bukan hak. Jangan diambil, ambil yang hak usahanya. Jangan ambil hak orang. Biarlah kamu nak ambil. Kamu nak kerja besar, kata Habib Adi nak ambil. Kerana ambil yang kamu dapat ada daripada hakmu yang halal, yang bersih. Kerana orang Islam, kalau semua Islam semua tak mampu, maka dia akan jadi bahaya. Kerana orang kafir akan mengkaburi. Tak salah kalau Islam yang kaya. Tapi Islam yang kaya bagaimana? Imannya dijaga. Imannya dijaga. Ingat apa? Amanahnya amalan yang benar. Tidak mengkhianati dan menjaga imannya. Menurut keadaan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sedikit malam ini kita mendapat keberkahan
sekalipun Allah akan datangkan. Yang mana? Kisah yang biasa. Satu orang nelayan yang mengairnya di lautan sini. Ikan berada di benua yang lain, 7 lautan yang lain. Ikan itu yang nak dikair oleh nelayan itu nak dapatkan seekor ikan yang ingin nak makan, tapi ikan itu tidak berada di dalam lautannya. Ikan ada itu berada di lautan yang lain, 7 lautan yang lain. Maka Allah pindahkan ikan itu kepada lautan tempat nelayan tadi. Kerana rezeki itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Yang perlu kita pun kita yang penting kecekalan keyakinan kita, kecekalan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita buat kerana Allah Subhanahu. Bila kita ada keyakinan dan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan membantu segalanya kita. Dan Allah mungkin hati kita dengan iman yang baik, iaitu iman kita tidak menggelodak dan tidak terburu dengan hawa nafsu dan sebagainya, tidak merosakkan kita. Ya, pada mana kita perbuatan dan sebagainya. Inilah yang minta pemeliharaan Allah. Amin. Ya Rabbal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'anna fa'alna rabbi baghina wa baghina wa qurrata lana fi dinina ma yakutu anta wa dzakara bi rabbina wa bima lima tasdiquna bi al-karam wa subhana alladhi wa abina ya ulama Allah wa khair wa kullu ربنا أصلح لنا كل شيء وأقر برضوانك وبرضوانك عنا ربنا كل قبل أن تأتينا رسل من ربنا تأكرم سدى وصلاة الله تلك المصطفى من إله بدعانا والمراد بذلك للناس جوا وعلى الآل كرام الجرابة وعلى صحب المصطفى والمراد اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسلم في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى رسول الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا تعبنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة تسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عبادة جسمي والحمد للإله في البدء والدناء أبرز ما قلت ولا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتها عليها نحيا وعليها نموت وعليها بأنواط إن شاء الله تعالى لأن ننظر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا وأصلح بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم بسر الفاتحة. آمين آمين يا ربنا تقبلنا دعاءنا دعائنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بأسمائك وبأسمائك وآخر أن أحلامنا منك والله منكم